Saya ingin menyebut beberapa hal perkara yang saya rasa menjadi punca besar mengapa manusia tersalah di dalam al-ma'ruf nahi munkar dalam konteks Malaysia. Saya minta kalau anak-anak muda yang tengok ni, mungkin dia setuju tak setuju, tapi rasa kita berkongsi 2-3 perkara. Antara perkaranya yang pertama, kita gagal untuk membezakan dua perkataan, izin dan redha. Ini saya sebut kepada non-Muslim. Saya kadang-kadang, baru-baru ni ada dialog saya dengan 7 duta EU, dibuat di Perlis. Quite interesting dialog. Banyak isu yang dibangkitkan. Tapi kita sebut banyak isu. Tapi Muslim kena biasakan redha dan izin. Ada perkara yang kita izin tapi kita tidak redha. Jangan kita, terutama pemerintah, jangan kita nak tuduh mungkar semua. Saya buat contoh. Allah ni walillahi mathalul a'la. Tuhan tidak dibuat perbandingan. Tetapi nak bagi faham, ada benda yang berlaku, semua benda yang berlaku dengan izin Tuhan, tapi bukan semesti dengan redanya. Kekufuran berlaku dengan izin Tuhan, tapi Tuhan tidak meredai kekufuran. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut tentang masalah ni, in takfuru fa innallaha ghaniyyun 'ankum wa la yarda li 'ibadihi al-kufr. Jika kamu kufur, Allah Maha Kaya, tak memerlukan kamu, tapi dia tak redha hamba dikufur. Tapi Al-Quran menyatakan yahdi man yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada yang sesiapa yang dikehendaki. Dan masa tu ada yang dia kata wa yudhillu man yasha. Dia menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki. Apa yang diizinkan itu tidak mesti diredha. Saya contoh, kita ada anak kita nak satu benda, kita tak bagi, dia minta juga nak pergi. Kita tak salah pergi rombongan ni, dia kata lah ni bahaya, cikgu pergi, semua kawan-kawan satu kelas pergi, dia kata baba ni payah lah. Kita duk minta-minta juga, kata pergilah. Kita benarkan, tapi kita benar, tapi kita tak redha. Saya nak buat hal ni kenapa? Apabila kita jadi pemerintah, kita terpaksa membenarkan benda yang kita tak redha. Jadi pemerintah sebuah negara seperti Malaysia, non-Muslim, dia nak minum arak. Jadi dia masukkan arak ke dalam negara kita, dia import. Bila dia import, dia kena ada proses import. Mari ni custom, kemudian banyak proses pencukaian dan semua. Takkan arak tak kena cukai, kurma pun kena cukai. Lagi senang lah orang minum arak. Kemudian takkan tak ada orang cek, kena orang cek. Tetapi proses membenarkan itu, kerana itu merupakan hak non-Muslim. Tapi kita tidak redha dengan arak, tapi kita benarkan kerana itu adalah hak mereka. Janganlah kita kata siapa yang membenarkan arak artinya dia redha dengan arak. Siapa yang redha dengan arak, maka dia redha dengan benda yang haram. Siapa yang redha dengan haram, maka dia kufur. Kita tidak semua berhala. Tapi kalau kita jadi pemimpin Malaysia, dia minta permohonan untuk buat satu tempat ibadat dia, gereja ke, kuil ke, mesti kita kena benarkan sebagai hak untuk dia beribadat. Dia kena ada peraturan, bukan main bina je lah. Dia kena ada peraturan. Bila kita benarkan, kita sign keizinan, kemudian pihak tu pergi cek, kontraktor pergi tengok, buat penilaian JKR, itu semua bukan bererti meredai kekufuran yang akhirnya akan dihukum dia sebagai kufur. Itu memberi keizinan. Apabila kita tak faham hal ni, selalu golongan muda akan menuduh mana-mana pemerintah Muslim. Tengok menghalalkan arak, tengok mengizinkan menyembah selain daripada Allah. Ini bukan soal meredai, ini soal urus takbir, hak mereka. Saya selalu buat contoh Nabi SAW. Dia bila buat perjanjian Hudaibiyah, Suhaib bin Amr
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan selainnya, Suhail bin Amr mewakili Quraisy. Bila nak buat perjanjian, Nabi SAW kata, "Hadza perjanjian ni mula-mula tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kita mana negeri Rahmanirrahim. Kami tak tahu apa Rahmanirrahim. Uktub Bismikallahumma. Tulislah dengan namamu ya Allah." Ali tak mau tulis. Parah dia. Suhail ni. Nabi kata tulis. Kemudian Nabi Ta'ala bawa Suhail bin Amr wa Muhammad Rasulullah. Dia kata, kalau kami tahu kau Rasulullah, kami tak buat perjanjian ni. Uktub Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Nabi kata tak apa. Tulis Muhammad bin Abdullah. Ali tak mau padam. Nabi kata kat mana tu? Sebab Nabi tak membaca. Sebahagian riwayat Nabi padam dengan tangan dia. Tak apa, tulis. Tulis yang dia mahu. Bukan Nabi redha. Tapi Nabi kena izinkan kerana perjanjian dua belah pihak. Sebab itu ketika Khawarij dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Baihaqi dan semua, apabila berdialog dengan Ibnu Abbas, mereka bukti kenapa bukti Ali ni kafir. Salah. Ini simplistik punya cara fikir sebahagian orang yang nak mencegah kemungkaran. Dia kata Ali telah mengisytiharkan masa tahkim. Tahkim ni pun macam-macam riwayat lah. Saya sentiasa prefer riwayat Khalifah bin Khayyat yang lebih sahih. Tapi dalam pertarungan tahkim itu ialah Ali berjanji dengan Muawiyah. Dia nak, Ali telah tak tulis Ali bin Abi Talib bukan Amirul Mukminin. Jadi Khawarij kata Ali telah menghukum, terima hukuman manusia. Masaha nafsahu Amirul Mukminin, idzan illam yakun Amirul Mukminin fahuwa Amirul Kafirin. Jika dia bukan Amirul Mukminin, dia setuju untuk buang gelaran Amirul Mukminin untuk perundingan tu, berarti dia Amirul Kafirin, dia pemimpin orang kafir. Kalau bukan pemimpin orang beriman, pemimpin orang kafir. Itulah cara pemimpin, itulah cara yang dipikirkan oleh Khawarij. Ibnu Abbas kata, Nabi telah buang Muhammad Rasulullah. Adakah artinya dia telah buang dia sebagai Rasul masa perjanjian Hudaybiyah? Dan saya quote hal ini supaya kita tidak tersalah dan tersadung apabila kita nak mencegah satu benda yang kita nak hukum orang lain melakukan. Kerajaan telah melakukan kemungkaran. Tak kira lah kerajaan mana pun. Saya bukan support 100% mana-mana kerajaan. Kerajaan telah melakukan kemungkaran kerana membenarkan pihak tertentu membina rumah ibadat dia. Dan mereka, adakah orang Islam sanggup melihat kekufuran? Waktu ulah dalam Facebook, pakatlah bagi like. Sedangkan kita tak faham konsep-konsep pentadbiran ini. Dan inilah yang menyebabkan ramai di kalangan kita tersadung di dalam al-amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar.